Okey, hari ini kita akan jawab beberapa soalan poligon. Okey, so ada beberapa rumus yang harus diingat apabila kita menjawab soalan poligon. Okey, rumus-rumus yang sangat familiar lah. Okey, jadi rumus pertama yang korang kena ingat ialah rumus hasil tambahan. Hasil tambah sudut perlaman. Okey, saya tulis dulu. Okey, hasil tambah sudut pedalaman poligon NCC. Okey, kalau poligon tu 5, maka N dia 5 lah. Okey, kasi tambah sudut pada halaman poligon NCC sama dengan N bilangan sisi tersebut. Okey, tolak dengan 2. Kemudian darabkan dengan 180. Okey, yang ini adalah rumus yang paling asas yang korang kena ingat lah. Okey, kemudian hasil tambah semua sudut keluaran. Okey, tak kira lah berapa sisi pun. Okey, sama ada poligon tu sekata ke tak sekata ke, tapi hasil tambah semua sudut keluaran mesti sama dengan 360 darjah. Okey, kemudian kaitan sudut keluaran dengan sudut pedalaman. Ini pun korang wajib ingat. Okey, sudut pedalaman tambah sudut keluaran mesti sama dengan 180. Okey, kemudian sudut pedalaman poligon sekata NCC. Ini khusus untuk poligon sekata saja. Sama dengan hasil tambah sudut pedalaman yang atas tadi, rumus yang ini bahagikan dengan bilangan sisi dia. Itu kalau kita nak cari sudut pedalaman poligon sekata lah. Kalau sudut keluaran pula, sudut keluaran poligon sekata NCC sama dengan 360 kita bahagikan dengan bilangan sisi. Dan rumus ni kita juga boleh terbalikkan untuk kita cari bilangan sisi. Maksudnya kalau kita nak cari bilangan sisi poligon sekata NCC, maka kita boleh cari dengan 360 bahagi dengan sudut keluaran. So ini adalah senarai rumus yang akan kita gunakan ketika kita menjawab soalan poligon. Ingat. Sekarang kita pergi ke soalan pertama. So soalan pertama ni PQRST ialah sebuah pentagon sekata. Lepas tu QTU dan juga QPV adalah garis lurus. Soalannya cari nilai X tambah Y. So pertama kita boleh cari sudut pedalaman. Kita akan cari sudut pedalaman pentagon dahulu. Sebab ini adalah pentagon sekata. So kalau pentagon sekata, hasil tambah sudut pedalaman dia, hasil tambah sudut pedalaman sama dengan 5 tolak 2 darab 180. So yang ini korang kira korang akan dapat 540. So lepas tu kita bahagikan pula. Sebab kita nak sudut pedalaman kan. Sudut pedalaman sama dengan 540 bahagikan dengan 5 lah.
Okey. Jadi kita akan dapat sudut kedalaman pentagon ni 108. Okey, jadi maksudnya dekat setiap bucu ni semua sudutnya adalah 108. Okey. So sini pun sama lah 108. Okey. Kemudian QTP ni adalah segitiga sama kaki. Okey, sebab sisi dekat sini dengan sisi kat sini sama panjang. Jadi dia akan jadi segitiga sama kaki. So bila dia segitiga sama kaki, maka sudut dekat kedua-dua kaki juga adalah sama besar. Okey, sudut dekat sini. Sini dan juga sini. Okey. Jadi kita boleh cari sudut dekat sini yang merah ni. Okey, menggunakan jumlah sudut dalam segitiga. Okey. Katakanlah sudut yang merah ni saya namakan dia A. Okey, A ya. Okey. Jadi A sama dengan 180 tolak dengan 108. Okey, 108 kat sini. Okey. Kemudian kita bagi 2. Okey, sebab sudut dia sama besar kan. Okey, jadi 180 tolak 108 dan then bahagi 2, kita akan dapat sudutnya 36. Okey, 36. So, A sama dengan 36. Okey. Kemudian, perhatikan dekat sini, garisan PT dengan garisan UB ni adalah dua garis yang selari. Okey, apabila kita ada dua garis yang selari, maksudnya sudutnya, okey, hasil tambah sudut dekat sini dan juga sudut dekat sini mestilah 180. Okey. Ini kita panggil hasil tambah sudut pendalaman lah bagi garis selari ya. Okay, jadi kat sini sudut di sini dan juga sudut di sini hasil tambahnya sebenarnya sama dengan 180. Okey. Okey. Lagi satu, kalau korang tengok, ini kan garis lari kan. Jadi kat sini kan 108. Betul tak? 108. Okey, 108 ni kalau dekat sini 108, maksudnya dekat B ni pun 108 juga. Okey, kemudian ini pula sudut perluaran ni. Sudut perluaran dia hasil tambah dia 180 kan. Jadi sebab tu kenapa kedua sudut ni apabila kita tambah memang kita akan dapat 180. Okey, alright. Okey, lepas tu ini pula PTUB ni sebenarnya adalah segi 4. Adalah segi 4 ya. So kalau dia segi 4 maksudnya dekat T ni kita boleh cari sudut dia. Okey. Lepas tu jumlah sudut dalam segi 4 pula adalah 360. Okey. Okey, kemudian kan tadi kita dah cari A. Okey, A tadi ialah 36. Betul tak? Itu 36. Jadi sudut dekat sebelah sini banyak pula kali saya pakai. Okey, sudut dekat sebelah sini nak pakai kalau apa pula warna oranye pula. Okey. So sudut daripada sini sampai sini. Okey. Kita dah sudut sini B pula kita namakan dia. Okey. Jadi B ni sama dengan B. Nampak ini garis lurus ya. So bila garis lurus maksudnya sudut B ni kita boleh cari dengan 180 tolak dengan sudut merah. Sudut merah ni tadi 36. Okey. Nampak? Okey, jadi so bila kita tolakkan 180 tolak dengan 36, so kita dapat 144. Jadi maksudnya sudut dekat B tu 144. Jadi kita boleh carilah sekarang X dan juga Y. Okey. Pertama untuk kita cari X, kita boleh gunakan hasil tambah sudut dalam sisi 4 iaitu 360. Okey. So sebenarnya kalau dekat sini dah 180, B dengan X ni kalau tambah mesti 180 juga. Okey. Jadi tak perlu saya tunjuk je. Okey, jadi X sama dengan 360. Okey, jumlah sudut dalam sisi 4 tolakkan dengan 180 iaitu hasil tambah sudut warna hijau ni dan juga B. Okey. B kita ialah 144. Okey.
Jadi awak tambah dulu 180 tambah dengan 144. So akan dapat 324 ya. So 360 tolak dengan 324. Okay, maka kita akan dapat jawapannya 36 juga. Sama. Okay. Ha, 36. Okay. Kemudian ini untuk soalan X. Okay, kemudian Y pula. Okay, Y. Okay, Y ni ialah kita boleh gunakan sudut pada satu titik lah. Okay, itu jumlah sudut pada satu titik ialah 360. Jadi 360 tolakkan dengan sudut biru. Okay, sudut biru ni 108. Okay, lepas tu dengan sudut B. Okay, tolakkan dengan sudut B. Okay, tolak 108. Tolak 144. Okay. So, yang ni kita akan dapat 108. Okay. Jadi, soalan ni tadi dia tanya hasil tambah. Jadi, X tambah Y sama dengan 36 tambah dengan 108. Okay, jadi jumlah dia akan jadi 144. Alright. Okay, boleh? Okay, itu dia untuk soalan 1. Okay, kemudian kita pergi soalan 2 pula. Okay, dalam rajah 1, PQRST adalah sebuah pentagon sekata. Okay, sama lah macam tadi, pentagon. Okay, jadi kalau pentagon, kita boleh ambil jawapan sudut pedalaman dia. Sudut pedalaman tadi kita kira untuk pentagon 108. Okay, jadi kita akan letak dekat sini 108. Okay, setiap bucu ni 108 lah. Sini 108. Okay, yang ni pun 108 juga. Macam tu. Okay. Kemudian, sini bersama ya, 108. Okay, kemudian yang ini adalah sudut luar. Okay, sebelah ini sudut luar. Jadi, kalau sudut keluaran dia tu 180 tolakkan dengan 108 lah. So, kita akan dapat 72. Okay, sini 72. Okay, kemudian kalau dekat P ni, okay, dekat P ni, bucu P. Yang ni kita boleh cari dengan 360. Kita namakan sudut di sudut P. Sudut P tu 360 tolakkan dengan 108. Okay, sebab dia adalah sudut pada satu titik. Okay. So, kita akan dapat 252. Okay, so ini 252. Okay, sekarang kita tengok polygon QPTU. QPTU. So, ini adalah bentuk sisi 4. Ini adalah polygon dengan 4 sisi. Jadi, kalau polygon dengan 4 sisi, jumlah sudut dia mesti 360. Jadi, kalau kita nak cari X, kita cuma perlu tolakkan sahajalah. Okay. 360 tolakkan dengan hasil tambah 3 sudut ni. 252 tambah 72 tambah 30. Okay. So, kita tambah dulu. Tambah 72 tambah 30. So, kita akan dapat kat sini 354. Okay, maka sudut yang kecil, yang X tu kita akan dapat jawapannya 6 darjah. Okay, sudut ni 6 darjah.
Boleh? Okey. Seterusnya, soalan nombor 3 pula. Okey. Yang ni PQRS ialah sebuah segi empat selari. Okey, selari maksudnya yang ni selari dengan yang ni. Okey, RQ selari dengan SP. QP pula selari dengan RS lah. Jadi sifat sisi empat selari ni yang korang kena ingat. Sudut pada bucu yang bertentangan adalah sama besar. Okey, adalah sama besar. Kemudian sudut pedalaman. Okey, kita pakai sudut pedalaman ni. Sudut 80 ni dengan sudut dekat sini. Ini adalah sudut pedalaman. Hasil tambah sudut pedalaman ni lah 180. Jadi kalau kat sini dah ada 80, maksudnya sebelah sini automatik 100. Okey. So kalau sini 100, sebelah ni akan 80 balik lah. So kat sini 80 balik lah. Okey. Okey, kemudian kita cari sudut X kan. Okey, sudut X. Okey, kita cari sudut dekat T dulu sudut dalam poligon ni ini. Okey, yang ni sama dengan 360 tolak 125 sudut dekat T tu. Okey. So kita akan dapat 235 kat sini. Okey. Kemudian perhatikan setiap bucu kat sini dah ada sudut Okey, semua dah ada sudut. Sini ada, kat sini pun ada, sini pun dah ada, sini ada, sini ada. Okey. So jadi soalan dia nak S tambah Y kan. Okey, kemudian kita perhatikan kita ada berapa bucu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bucu. Okey, jadi kalau 6 bucu kita cari dulu hasil tambah. Hasil tambah sudut pedalaman. Okey, iaitu 6 tolak 2 darab dengan 180. Okey, ini akan sama dengan 720. Okey, ni kalau 6 sisi tu kita panggil heksagon lah. Okey, tapi ni heksagon tak sekata. Okey, jadi hasil tambah kesemua sudutnya sepatutnya akan menjadi 720. Jadi kita boleh tulis macam ni. X tambah Y tambah 80 tambah 235 tambah 90 tambah 110. Okey, ada 6 1, 2, 3, 4, 5 ni. Okey, sama dengan 720. Okey, jadi X tambah Y sama dengan tambah, kita kira dulu yang 4 sudut ni. 80 tambah 235 tambah 90 tambah 110 jadi 515. Okey, mesti sama dengan 720. Maka X tambah Y sama dengan 720 tolak dengan 515 lah. Okey. So, apabila kita tolakkan, kita akan dapat jawapan dia 205. Okey, so itulah dia hasil tambah X tambah Y. Tak payah hasil tadi, memang dia nak hasil tambah. Okey. So, lepas tu kita boleh pergi soalan nombor 4 pula. Okey, soalan nombor 4 yang ni. Okey, diberi A, B, C, D, E, F ialah heksagon sekata. Regular heksagon tu heksagon sekata lah. Okey. Jadi kalau heksagon sekata semua sisinya sama panjang. Okey, tadi kebetulan soalan 3 tadi heksagon juga kan. Jadi jumlah hasil tambah sudut pedalaman heksagon ialah 720. Jadi kalau sudut pedalaman bagi heksagon sekata sama dengan 720 tadi, kita bahagi dengan 6. Okey, jadi kita akan dapat setiap bucu dalam heksagon sekata sudutnya 120. So maksudnya kat sini 120 lah. Okey, so maksudnya automatik N ni pun 120 sebab N ni pun adalah sudut pedalaman pada bucu. Okey. Okey, kemudian kita nak cari M kan. Okey, kat sini sama 120 juga. Okey, kemudian sisi AB dengan sisi AF adalah sama panjang. Maka ABF ni akan jadi segitiga sama kaki. So, kalau dia segitiga sama kaki, maka kalau sudut dekat bucu M ni
bucu M pula. Dekat bucu B ni M, maka dekat bucu F ni pun M juga sama. Okey, jadi hasil tambah sudut dalam segitiga ialah 180. Maka kalau kita nak cari M, senang saja. Mula-mula 180 kita tolakkan dengan 120. Lepas tu kita bagi 2. Okey, sebab saiz sudut adalah sama. Okey. Jadi 180 tolak 60. 60 pula. Tolak 120 kita akan dapat 60 lah. Okey. 60 jadi maksudnya 60 bagi 2. So, dapat 30. Saiz M ialah 30. Jadi, soalan tadi dia tanya M tambah N. Jadi, M tambah N sama dengan 120 tambah dengan 30. Jadi, kita dapatlah jawapan dia 150. Okey. Boleh? Faham yang ni senang je lah. Okey. Kita tengok nombor 5 pula. Nombor 5 ni PQRST adalah pentagon. Okey, jadi kalau pentagon hasil tambah sudut pedalamannya berapa? Okey, tadi kan kita dah jawabkan pentagon kan. Soalan yang first tadi. Hasil tambah sudut pedalaman bagi pentagon ialah 540. Okey, kalau tak ingat kita boleh kira balik lah. Okey. Jadi hasil tambah sudut pedalaman bagi pentagon ialah tadi 5 tolak 2 darab 180. So kita akan dapat 540 lah. Okey. Kemudian seterusnya, okey, kat sini ada dua garis lagi iaitu ST dengan RQ. Jadi hasil tambah sudut pedalaman bagi dua garis lari ini adalah bila kita tambah dia akan menjadi automatik akan jadi jumlahnya 180. Okey, so, sudut S dengan sudut A ni kalau tambah memang akan dapat 180. Okey, kemudian kita ada bucu X kat sini, bucu Y. Okey, dan satu lagi bucu dekat T. Okey, yang dekat T ni pula sudutnya ialah 180. Okey, dekat T tu 180 tolakkan dengan 32. Okey. Jadi 180 tolak 32 sama dengan 148. Okey, lepas tu berdasarkan hasil tambah sudut pedalaman ni, kita boleh cakap X tambah Y tambah yang ni 180 tambah 148. Okey, mesti sama dengan 540. Okey, maka X tambah Y tambah 148 ni tambah dengan 180 sama dengan 328. Okey, so sama dengan 540. Maka X tambah Y sama dengan 540 tolak dengan 328 lah. Okey, jadi bila kita tolakkan kita akan dapat jawapannya 212. Jadi hasil tambah X tambah Y ni ialah 212 darjah. Okey, so kita dah jawab dah soalan nombor 5. Okey, tengok lagi contoh lain. Okey, yang ni pula PQRSTU dan PVWXQ adalah regular hexagon dan juga pentagon. Yang ni hexagon, yang ni 6 sisi, yang ni 5 sisi. Okey, jadi kalau 6 sisi hasil tambah sudut dia tadi 720 dan bila 720 tu kita bahagikan dengan 6, kita akan dapat setiap sisi mempunyai sudut 120. So kat sini 120 sudut dia. Okey. Kalau pentagon pula, jadi pentagon 504 kan. Okey. Yang ni tadi dia punya sudut pedalaman kita tulislah Sudut pedalaman sama dengan hasil tambah sudut pedalaman ialah 320 bahagikan dengan 6 saya dapat 120. Kalau yang ni pula sudut pedalaman dia
540 bagi dengan 5. So, kita akan dapat 108. Okay, so maksudnya kat sini 108. Okay. Jadi sekarang kita boleh cari yang dekat sini lah. Yang warna merah ni. Okay. So yang warna merah ni katalah kita namakan dia P. Okay. So P ni sama dengan 360 tolak 120 tolak 108. Okay. Kita boleh tak? Okay. So dapat 132. So bila kita dah tahu dah P ni 132, kita boleh cari M. Okay, kita boleh cari M. Sebab segitiga PUB ni adalah segitiga sama kaki. Okay, kerana dia punya sisi ni sama kan. Ni sama panjang sama panjang. Okay, jadi kita nak kira M, kita gunakan jumlah hasil tambah sudut dalam segitiga. Okay, kat sini pun M jugalah. Sebab dia segitiga sama kaki. Maka M sama dengan 180 tolak dulu dengan sudut P iaitu 132. Kemudian kita bahagi 2. Okay. So kita akan dapat jawapannya 24 darjah. Okay. Itu dia jawapannya. Okay. Untuk soalan 6. Okay. Kemudian kita pergi soalan 7. Okay. Dalam rajah 1 J, K, L, M, N, P ialah heksagon sekata. Okay. Heksagon. Sisi 6. Okay. Jadi kalau sisi 6, hasil tambah sudut pedalaman dia 720. Okay, sudut pedalaman pula bagi heksagon sekata sama dengan 720 bahagi 6, so 120. Okay. Okay, so sekarang ni kita nak cari X. Okay, so kita tahu kat sini 120 Okay, so kalau kat sini 120 maksudnya ada baki lagi 60 lah. Sebab hasil tambah sudut segitiga 60 kan. Jadi hasil tambah sudut segitiga 60 pula. Hasil tambah sudut dalam segitiga 180. Jadi 180 tolak 120 bagi 2 so sama dengan 60 bagi 2 so 30 So dekat sini 30, sini pun 30 juga. Okey. Lepas tu sudut dekat sini. Okey, nampak tak? Ini kan heksagon sekata. Heksagon sekata ni dipecahkan kepada dua bahagian yang sama. Okey, garis LP ni akan membahagi dua sudut heksagon sekata. Okey, jadi kalau sudut dekat bucu ialah 120. Okey, maka kalau kita bahagi dua sama besar, maksudnya sudut di setiap belah ni mestilah 60. Okey, sini 60, maksudnya sini pun sama 60 juga. Okey, jadi X ialah okey 60 tolak dengan 30. Okey, X sama dengan 60 tolak 30. So dapat balik 30. Right. So X ni 30 darjah lah. Okey. Kemudian boleh Okay, kemudian kita pergi soalan 8. Soalan 8 JKLMNT ialah sebuah heksagon sekata. Okay, ni heksagon lagi. So maksudnya kalau heksagon tadi sudut pedalaman dia semua 120. Okay, 120. Kita boleh tengok tadi daripada soalan-soalan sebelum semua 120. Kemudian kalau sudut pedalaman ni kita bahagi 2. Okay, sebab ni heksagon ni kita bagi 2 kan. Garis LT ni membahagi 2 sudut pedalaman heksagon. Maka Y ni automatik adalah separuh lah. Maksudnya 60. Kita baru je buat soalan 7 tadi kan. Okay, 60. Okay, kemudian dekat sini pula. Okay, sini pun sama 60 60. Okay, sebelah sini pun 60. Okay.
Jadi automatik kat sebelah sini pun 60 juga lah. Sebab hasil tambah sudut pada garis lurus mesti 108. Okey. Ni dah 120, tambah lagi 60 cukup 180. Okey, maka kita boleh cari sudut X berapa. Okey, sudut X ni kita gunakan hasil tambah sudut dalam segitiga iaitu 180. Jadi X sama dengan 180 tolak 60 tolak 65. Okey. Sama dengan 55. Okey, maka X tambah Y. Okey, soalan nak X tambah Y. X tadi 55, Y tadi 60. Okey, jadi tambahkan keduanya dapatlah 115. Okey. Okey, ada lagi soalan. Okey, nombor 9 pula. Okey, nombor 9. Ini adalah hexagon kata P, Q, R, S, T, U. Hexagon kata. Jadi hexagon 6 sudut pedalaman mesti 120. Dah hafal apa? 120. Okey, sini 120. Okey. Maksudnya dekat sini 30. Okey, 30 30, 30, 60 lah. Jadi total semua 180 sudut dalam segitiga. Okey, kemudian sudut dekat sini pula. Okey, sudut segitiga SVW ni pula. Okey, dekat luar dia sudut dia 72 kan. Jadi kalau kat dalam tu 180 tolak 72 lah. Okey, jadi kita akan dapat sini 108. Okey. Lepas tu hasil tambah sudut dalam segitiga ialah 180. So kita dah ada dah bucu ni. Jadi kita boleh terus cari X. So X sama dengan 180 tolak 108 tolak 30. Okey. Jadi dapatlah jawapan dia 42. Okey, nilai bagi X. Okey, ada lagi soalan lagi sikit. Okey. Yang ni pula dia bagi L, M, N, O, P lah pentagon. Okey. So hasil tambah sudut pedalaman pentagon ialah 5 tolak 2 darab 180 So dia sama dengan 540. Okey. Kalau dia punya sudut pedalaman pula kita just bahagi saja 540 ni dengan 5. So dapat 108. Okey. Jadi maksudnya sudut dekat sini 108 lah. Okey. Kemudian kalau sudut dekat sini 108, sudut dekat sini 55, kita boleh cari sudut dekat sini pula. Okey. Sudut dekat sini katalah kita namakan dia P ya. So sudut dekat P tu sama dengan jumlah sudut pada satu titik 360 tolak dengan 108 tolak dengan 95. Okey. Tolakkan, kita akan dapat 157. Okey, so sini 157. Okey. So sini tadi 108 kan, sudut dalam, ni sudut dalam 108. Maka sudut luar dia ialah tolak 108 tolak 180 tolak 108, so dapat 72 ni sudut luar. Okey. Kemudian P, Q, R, L ni adalah sisi 4. Jadi jumlah sudut dalam sisi 4 mesti 360. Jadi kita boleh terus cari X So X sama dengan 360 tolak dengan hasil tambah 3 sisi pula. 3 bucu yang lain. Okey, iaitu 72, 157 dan 45. Okey, kita kira sekejap. 72 tambah 157 tambah 45. So dapat 274. Okey, jadi 360 tolak 274 dapat 86. Maka nilai X ialah 86. Okey. Okey, kemudian akhir sekali. Ni soalan terakhir lah. Kelas ni tak ada lagi dia ni. Okey, ni last.
Okey, Raja menunjukkan sebahagian daripada sebuah poligon sekata dengan n sisi. Okey, kita tak tahu poligon ni berapa sisi tapi poligon ni mempunyai sudut perluaran y. Okey, ni sudut perluaran Okey, yang S ni adalah sudut pendalaman. Okey. Jadi hasil tambah bagi sudut-sudut pendalaman poligon sekata itu adalah 1260. Cari nilai X, kemudian nisbah bagi X, nisbah Y. Okey. Sekarang ni dia bagi jumlah sudut pendalaman ni. Hasil tambah sudut pendalaman sama dengan 1260. Jadi kita akan gunakan rumus hasil tambah sudut pendalaman iaitu N tolak 2 darab 180 sama dengan 1260. Okey, jadi kita selesaikan persamaan ni. Nak selesaikan persamaan ni, pertama kita akan pindahkan 180 dulu. So, bila kita pindahkan 180, 1260 ni kita akan bahagi dengan 180 lah. Okey. Jadi, 1260 bagi 180, kita akan dapat 7 7. Maka N sama dengan 7 tambah 2. Okay, kita pindah 2 pula. Jadi N sama dengan 9. Okay, so kita dah tahu dah. Poligon ni mempunyai 9 sisi. Iaitu nonagon nama dia. Okay, jadi soalan tadi nak nilai X kan. So X ni sudut pendalaman. Okay, maka X sudut pendalaman sama dengan 1, 2, 60. Kita bagilah dengan bilangan sisi dia. 9. Okay, 140 sorry. Okay, kemudian ini adalah sudut pendalaman lah. Okay, so kita dah jawab soalan A. Soalan B, cari nilai nisbah bagi X, nisbah Y. Okay, Y ni sudut perluaran. Jadi Y tu sebenarnya sama dengan, kalau sudut perluaran 180 tolak dengan 140. Jadi 40 lah. Okay, jadi nisbahnya X nisbah Y sama dengan 140 nisbah 40. Jadi kalau kita nak kecilkan nisbah ni, okay, kita bahagikan dengan 2. Bahagikan dengan 20 lah. Jadi 140 bagi 20 kita akan dapat 7. 7. Okay, 40 bagi 20 dapat 2. Jadi nisbah bagi X, nisbah Y ialah 7 nisbah 2. Okey, boleh? Macam mana? Boleh daripada banyak-banyak soalan ni, rasanya korang boleh faham lah. Okey, macam mana kita nak jawab soalan-soalan poligon. Okey, jadi itu sahaja. Terima kasih.